الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, maka diberikan kesempatan pada malam ni untuk sama-sama kita dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah kita teruskan kuliah maghrib kita pada malam ni, kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'il Tirmizi, iaitu dengan syarah Khasail Nabawi sallallahu alaihi wasallam oleh Qutbul Akhtab Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi rahimahullahu taala. Kita masih lagi menyambung dalam bab tentang sifat lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-31 dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Bishr bin As-Sari an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummil mu'minin qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul a'indaki ghada'un fa aqulu la qalat fayaqul inni sha'im qalat فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيث قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa datang kepada saya dan bertanya, adakah apa-apa makanan? Jika saya jawab tidak ada, baginda selalu bersabda, daku akan berpuasa. Siapa dia? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tanya ada makanan? Kalau Aisyah kata tiada, maka dia berpuasa. Kita kalau ditanya bini kita, balik-balik ada makanan, ala ndak ada banget kok. Agak macam mana? Kan? Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pada waktu pagi, tanya balik daripada masjid, tanya, adakah yang boleh dimakan pada pagi ini? Maka Aisyah menjawab tiada. Maka Nabi SAW pun berpuasa. Ada beberapa petunjuk daripada hadis ini. Maknanya berkaitan dengan puasa sunat, walaupun sudah tergelincir matahari, walaupun sudah terbitnya matahari, maknanya selepas subuh,
kita boleh lagi berniat untuk berpuasa. Ini puasa sunat. Syaratnya belum lagi ada makan apa-apa. Tapi kalau sudah perkena roti canai, sudah perkena apa-apa makanan, jangan pula lepas tu berniat pula untuk puasa sunat. Jangan. Mana syaratnya bila puasa sunat ni dia boleh meneruskan puasa ataupun berniat untuk puasa sunat selepas terbitnya matahari, dengan syarat dia belum ada lagi apa-apa makan, tak makan apa-apa lagi. Ini di antara petunjuk hadis Nabi bila Nabi SAW balik ke rumah, tanya ada makanan, tiada makanan, maka Rasulullah SAW pun berpuasa. Tapi puasa wajib tak boleh. Karena dia kena berniat sebelum terbitnya matahari. Pernah satu ketika baginda datang bertanya. Saya jawab, kita ada menerima satu hadiah. Baginda bertanya, hadiah apa? Dan aku jawab, hais malidah. Hais ialah sejenis makanan dibuat dari kurma, minyak sapi, keju ataupun tepung. Maka Nabi SAW bersabda, aku telah berniat puasa sejak tadi. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan, baginda kemudian menjamahnya sedikit. Maknanya sudah niat puasa tadi, tapi oleh kerana ada makanan, maka Nabi pun menjamah. Makan dah pula. Maknanya Nabi bukalah puasa, batalkan puasanya. Sebab kenapa itu sebut puasa sunat. Puasa sunat. Ulasan hadis ini terdapat dua masail dalam hadis ini. Masail maknanya apa yang kita boleh dapat permasalahan daripada hadis ini. Pertama, niat puasa nafil, iaitu puasa sunat, boleh dibuat sebelum menjelang tengah hari dengan syarat tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Maknanya dia boleh berniat selepas terbitnya matahari dan sebelum tergelincir ataupun sebelum masuk waktu zuhur. Dia boleh berniat lagi dengan syarat di dalam tempoh itu dia tidak boleh membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa, antaranya makan minum. Rasulullah SAW berniat puasa setelah bertanya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini ialah pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Bagi mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, niat untuk puasa nafil, itu puasa sunat, harus dibuat pada waktu malamnya. Dalam masalah ini kita disokong oleh hadis di atas. Tetapi kerana ia khilaf dengan pendapat seorang imam mazhab yang dihormati, adalah lebih baik niat puasa sunat dibuat pada masa malam harinya. Jika ia tidak dapat dibuat kerana suatu hal, maka tidak mengapa niat dibuat sebelum waktu zuhur hari itu. Hanafi dan juga Syafi'i boleh puasa sunat niat selepas terbitnya matahari dan sebelum masuknya waktu zuhur. Mazhab Maliki tak boleh, nak kena malam juga. Nak kena malam juga. Niat puasa sunat kena malam juga. Jadi bila ada khilaf begitu, kita ialah jelaslah mana kita mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, mana itu mazhab Syafi'i lah. Mana boleh berniat lepas terbitnya matahari. Yang kedua, apabila seseorang berpuasa sunat, dia ada pilihan sama ada untuk buka puasa. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Maknanya kalau puasa sunat, kita ada pilihan, nak teruskan ataupun nak buka. Contohnya lah kita puasa sampai tengah hari, kawan ajak, jom makan nasi Arab kambing. Oh no, itu tawaran lumayan tu kan. Tengah-tengah hari lagi, time-time orang bilang kemuncak lapar tu, tiba dia offer makan nasi kambing lagi tu. Boleh buka tak? Tak ada masalah, boleh buka. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan,
tengah-tengah hari diajaknya kita makan, itu tidak boleh, buka berdosa. Jadi maknanya puasa sunat boleh, boleh buka. Macam jugalah isu selalu yang kita dengar, bila kita nak menyempurnakan puasa 6 hari di bulan Syawal, siuk sudah kita berpuasa, tiba-tiba ada orang buat open house. Orang ni pula bukan orang jauh, orang kawan kita juga. Dia jemput kita, marilah pakai, kata rumah terbuka. Kita ni sedang berpuasa sunat 6. Jadi macam mana? Boleh tak berbuka? Tak ada masalah, buka sajalah, besok boleh puasa lagi. Kan? Menurut mazhab Hanafi, tidak dibenarkan buka puasa atau berhenti kerana ayat janganlah kamu merosakkan pahala amalanmu wala tubtilu a'malakum. Dia kata tak boleh. Mazhab Hanafi kata walaupun ianya puasa sunat, makanya tidak boleh kamu membatalkan puasa itu. Kerana apa? Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan, jangan kamu merosakkan, iaitu pahala bagi amalan kamu. Itu sedang berpuasa sunat. Ala kulli hal, kita dalam masalah lah. Maknanya inilah selama ni kita pegang bahawa dalam mazhab Syafi'i boleh kita buka. Okey, boleh buka, tak ada masalah. Oleh kerana kita dapati dari hadis ini puasa telah dibuka, kita boleh amal kedua cara, iaitu jika menghadapi satu perkara penting atau tuntutan, maka kita boleh anggap hadis ini sebagai kelonggaran. Tengok indahnya bila ada pandangan-pandangan dan hujah daripada ulama hadis berkaitan dengan boleh tak boleh, bila kita berpuasa sunat boleh buka ke ataupun tak boleh buka. Itu hikmah dia. Mungkin tuan-tuan, bagi kita yang berpuasa sunat, tiada apa-apa perkara yang mendesak untuk kita buka, maka tak payah buka. Tapi ada perkara yang mendesak untuk kita buka. Puasa sunat macam Isnin Khamis, kemudiannya puasa 6 hari lepas Ramadan, iaitu Syawal, dalam bulan Syawal. Kemudian puasa Abyad, iaitu Yaumul Abyad, hari-hari putih. Berapa? 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Puasa sunat apa? Puasa 9 Zulhijjah, kan? Puasa 10 Muharram, kan? Itu puasa-puasa sunat. Puasa sunat ni kalau tiada perkara mendesak, teruskan. Tapi kalau sekiranya ada perkara mendesak, boleh tak buka? Boleh kita buka. Macam contohnya, isteri kita puasa Isnin Khamis, rajin puasa. Tiba-tiba suaminya berhajat. Paham lah itu kan? Berhajat. Wajib dia kena buka. Wajib kena buka. Sedangkan isteri pun kalau nak berpuasa sunat kena minta izin suami dulu. Kan? Sebahagian ulama mengatakan ayat ini, aku telah berniat puasa, iaitu niat yang belum muktamad, cuma lintasan saya akan puasa pada hari ini. Menurut hamba yang hina ini, penerangan pertama adalah tepat. Maknanya bila Nabi sebut apa? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Maknanya bermakna menunjukkan Rasulullah SAW baru nak menyatakan kalau begitu aku puasa lah. Bukan kata aku berpuasa, tidak. Tapi maksudnya Rasulullah kalau tak ada makan, Rasulullah puasa. Masail bagi mazhab Hanafi, puasa nafil iaitu puasa sunat yang dibatalkan kerana suatu keperluan adalah wajib diqadha. Dilaporkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh beliau melakukan qada pada hari yang lain. Ini mazhab Hanafi, berat dah sikit.
Kalau kau sedang puasa sunat, tiba-tiba kau buka, maka kena qada. Kita mazhab Syafi'i tak apa, boleh buka. Qada enggak payah qada. Kan? Mungkin jalan tuan-tuan, kadang-kadang tahap keimanan seorang itu tak sama. Kan? Bila mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan sedemikian hukumnya, mungkin keadaan kita berpegang pada itu. Adapun pengikut mazhab Hanafi, dia berpegang pada pandangan mazhab dia. Tak salah. Hadis yang ke-32. Haddatsana Abdullah bin Abdir Rahman qala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid bin Abi Umayyah al-A'war an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubzi asy-sya'iri fawadha'a 'alayha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akal. Yusuf bin Abdullah bin Salman radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sekeping roti dan dibubuh tamar di atasnya seraya bersabda, inilah lauknya roti itu, lalu dimakannya. Roti letak di atas tamar. Apa dia? Kurma. Kalau dipenyet-penyet tu jadi jam juga itu kan. Kita jam. Kan? Kita jam ada sudah diproses. Roti letak jam. Lepas tu makan. Bagi double dia lagi, lapik satu kali lagi. Kalau anda puas hati, letak lagi jam atas, lapik lagi 3 layer. 3 lapis. Okay. Macam-macam sekarang ni. Kan? Makan roti pun mau tanya lagi berapa layer mau. Kan? Tapi kalau burger sekarang ni, macam-macam sudah lapis. Siap ada lagi king burger. Kan? Punya besar. Asal burger ni bila kita makan tu ngam-ngam di mulut makan. Tapi kalau sudah besar begitu, mau suap macam mana? Kadang itulah biasanya kita makan terus suap makan. Tapi oleh kerana dia terlalu besar, ada juga orang cuba-cuba untuk dimakan. Tapi orang bilang bidak lah makan. Buruk kalau makan menganga gitu kan. Goda-godanya pun potong lah apa semua. Tapi itulah. Zaman sekarang zaman moden, makan pun makanan jenis makanan pun macam-macam. Tapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada roti letak di atasnya kurma jadi begitu kan. Sedap juga itu kalau kurma tu dipenyet jadi lembut apa semua letak atas roti. Sedap. Sekarang orang buat kurma susu kurma. Orang panggil begitu apa? Kurma susu. Itulah. Sedap juga, nyaman juga, kan? Tambah pula kena susu tu pula, susu yang apa tu desa tu. Susu lembu tu kan, susu fresh. Tapi tak boleh dibayang juga kalau pergi desa kan, pergi kandang dia tu. Kalau mau terbayang susunya, macam tak jadi kita minum. Oleh kerana tamar tidak dikira lauk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah saran agar tamar dimakan seperti lauk. Hidup kita yang cuma berapa hari ini harus dilalui seperti itu. Kita sepatutnya membelanjakan masa hidup kita atas perkara yang kekal dan menguntungkan di akhirat. Rasulullah makan ni bukan makan itu satu kepentingan. Bukan menjadi satu keutamaan. Makan ni ada istilah apa? Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Itu salahnya kan? Hidup untuk makan, itu salah. Kalau makan untuk hidup, sekadarnya lah, kan sekadar. Bukan menjadi keutamaan. Tapi realitinya kita sekarang makan tu menjadi keutamaan. Betul tak? Kita kalau buat program
Apa belanja yang paling besar? Makan. Bincang bab makan tu, agenda tu panjang. Tapi isi program sikitnya. Kalau contohnya lah, minta maaf banyak-banyak lah. Contohnya, kita anjur satu majlis, contohnya ceramah. Ceramah. Majlis tu. Bajet apa yang paling besar? Makan. Betul tak? Bincang. Satu kepala berapa? RM10. Berapa orang tetamu? Letaklah 50. Sudah berapa? 500 kan? RM500. Cuba bandingkan dengan seorang penceramah yang kita jemput, kalau datangnya pula daripada jauh. Coba tuan-tuan timbang tengok bajet makan yang banyak ke bajet untuk penceramah tu banyak. Kan? Cuba tengok. Sama lah tuan-tuan, kita lah siapa-siapa menganjur pun sama juga. Kan? Begitulah. Kadang-kadang para ilmuwan, para ulama kita datang tu nak jamu rohani kita, nak tunjuk jalan ke syurga. Benda yang lebih besar tu tuan, besar dalam agama. Tapi kita tak nampak yang tu. Yang kita nampak makan tu lebih besar dalam majlis. Yang lagi dahsyat tuan-tuan, kalau kita dengar cerita-cerita para pendakwah kita ni, dijemput datang jauh-jauh. Mana? Pelusuk Sabah. Ceramah datang apa semua. Majlis punya main grand besar lah tu. Makan pun cukup mewah. Sekali tanya penceramah, kesian bah. Datang kereta sendiri, balik pun kereta sendiri, penginapan pun tidak disediakan. Tak tahu dah kalau sanggup hati, wallahualam lah. Dan penceramah tidak akan minta, tak akan minta. Tapi kita yang mengurus ni tuan-tuan, pandai-pandai lah bah. Kita bincang kokang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makan minum, bajet besar. Tiba-tiba seorang yang menunjuk kepada kita jalan ke syurga, macam mana begini-begini tentang agama, kita pandang sikit. Dan itulah sebenarnya itu peringatan pada orang yang mengurus hal-hal agama ni. Walaupun ialah tidaklah setanding, tidaklah selayaknya kita nak dengan nilaian wang ringgit dengan apa yang dia bagi, apa yang ilmu dia sampaikan, taklah ya sebenarnya. Kan? Kalau kami pun begitu juga, kita bawa ilmu, kalau darul hadis kita bawa ilmuwan, ulama-ulama kita. Kita kena jaga bab itu, bab adab, bab keselesaan dia. Kita kalau mengatur VIP kan, mungkin semua ada pengalaman mengatur VIP. Macam mana mengatur VIP? Kan? Kalau duduk tu tak payah badai ngaut, kita tolong kaut. Dia keluar kereta, kita tunggu buka pintu kereta. Kan? Selipar dia punya kasut. Kalau masuk masjid, kita jaga. Nak lalu sini. Kan? Gitu. Tu VIP yang kita urus. Tuan-tuan, kalau ulama yang datang, orang yang menunjukkan, yang buat kerja Nabi ni, kenapa kita tidak layan seperti itu? Itu kadang-kadang menjadi tanda persoalan pada kita kan. Dorang tuan-tuan ndak suruh layan pun, ndak suruh layan, tapi kita yang mengatur ni. Kita yang mengatur ni tuan-tuan, kena ada perasaan begitu. Kalau VIP kita boleh buat gitu, kenapa ulama-ulama yang datang tak boleh mampu untuk layan dia, bagikan lebih daripada VIP lagi? Ini pengalaman kita lah, pengalaman mengatur. Dan bagaimana pengalaman kita nak, macam Ustaz Abdul Somad datang contohnya. Macam mana kita atur? Dia sebagai seorang ilmuwan yang hebat dan sebagainya, kena layan. Walaupun tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tanya lah siapa-siapa pun, tanya apa,
nak kisah pun, nak kisah kan. Tapi kita yang mengatur ni kan, mengurus apa semua, perlu ada perasaan dan sifat memuliakan. Kita sepatutnya membelanjakan masa hidup kita atas perkara yang kekal dan menguntungkan di akhirat. Maknanya bab makan ni jangan habis serius sangat. Nah, ada benda lagi yang kita kena tumpu, ibadah kita dan sebagainya. Kita perlu merenung agar seluruh hidup kita tidak dihabis untuk memuas dan mengenyangkan perut sahaja. Hakikatnya inilah kan. Hari ini orang sibuk kerana apa? Sibuk kerana nak isi perut. Betul tak? Sibuk kerana nak mengisi perut. Tu kadang-kadang tiada kesempatan untuk apa? Datang ke masjid, solat berjemaah. Kenapa? Sibuk, boleh bilang. Cuba tanya, sibuk apa? Sibuk cari duitnya. Untuk apa? Untuk perut lah tu. Untuk perut lah. Sibuk sampai lupa apakah yang sebenarnya sepatutnya disibukkan dalam diri dia. Hari ini begitulah, termasuk kita lah ya tuan kan. Kita ni kadang-kadang masa sibuk juga kan. Sibuk apa? Sibuk ini dan entah apa, sampai kita lupa bahwasanya ada lagi perkara yang kita sibukkan, iaitu untuk bekalan kita di akhirat nanti. Ia adalah perlakuan bebal kerana hidup beberapa hari di dunia ini bagaimanapun akan berlalu. Maut akan mengakhiri segala kesusahan. Kita harus fikirkan perkara yang tidak dapat ditamatkan oleh maut sekalipun. Mati pasti. Mati itu pasti. Sepatutnya bila kita merasakan sedemikian, makanya ada perkara yang perlu kita utamakan, kan? Itulah tuan-tuan, kalau kita nak buat apa-apa program pun, yes, bincang bab makan itu satu hal dah, tapi janganlah itu menjadi satu keutamaan. Ada setengah orang buat anjur program, kalau tiada peruntukan makan, dia bilang janganlah buat, dia bilang Allah. Kadang-kadang pun tuan-tuan, orang mau datang ke program ni, majlis kita nak buat ni pun bukan kerana makan semata-mata, kan? Tapi itulah anggapan kita sekarang kan. Dan strategi dakwah juga apa dia? Jamuan lah, makan juga. Macam contohnya, bagus orang-orang dahulu, ulama-ulama kita dulu, bila menjadikan malam Jumaat itu adalah malam yang dikenali sebagai malam baca Yasin. Dulu-dulu ulama ni strategi dakwah dia. Mungkin orang susah mau datang ke masjid, ke surau, susah tuan-tuan. Tapi dalam strategi dakwah para ulama kita ni, menjadikan malam Jumaat itu bersempena juga hari Jumaat yang ada kelebihan tertentu, menjadikan satu acara, iaitu acara malam baca Yasin. Kenapa baca Yasin, tak baca suratul Kahfi? Ini pun kecerdikan para ulama kita. Sebab tahu kalau bab kebaikan ni tuan-tuan, orang tak mau berlama-lama, susah. Ni antara maghrib dengan isyak tuan-tuan, kurang sejam je ni. Cuba kalau kita ceramah lebih, sekejap lagi gendang kan berbunyi kedemak kan. Jadi kita semua tu resah sudah tu. Bila lah Ustaz cuma mau berhentinya. Bukan sini saja lah, di mana-mana pun dia akan resah sudah tu. Kan. Jadi strategi ulama dulu macam mana? Antara maghrib dengan isyak tu je tempoh masa yang ada menghimpunkan orang dan meletakkan bacaan Yasin itu. Yasin tak panjang. Yasin kalau kita baca biasa-biasa pun insya-Allah kurang 30 minit selesai. Campur lagi doa, campur tahlil sikit, selesailah antara maghrib dengan isyak. Dalam masa yang sama juga, ulama kita sebut bersedekah. Itu malam Jumaat kurang bersedekah. Bawa dulang, bawa jamuan, bawa apa, orang boleh makan. Tapi dulu orang bawa dulang lah kan. Dulang, satu dulang tu ada berapa makanan apa semua. Sekarang dah orang bawa dulang.
Kadang-kadang apa, bawa tapau je lah sekarang ni kan. Letak situ, tapau. Macam-macam lagi tu, nasi belan, nasi biryani kan, nasi campur kan, nasi pekor rezeki masing-masing kan. Orang bersedekah. Dan ada orang yang datang pada pertamanya, kali pertama dia datang untuk apa? Bukan sangat nak baca Yasin pun. Untuk apa? Dia tahu dah malam Jumaat ni makan free, dia bilang. Kan makan free. Datang. Tapi tuan-tuan, itulah kadang-kadang strategi dakwah tu, alhamdulillah, asbab daripada itu, maka dengan hatinya jinak dengan masjid. Ada. Dia mula-mula dia suka datang. Kenapa? Oh, dia nak makan sedap ni Ustaz. Tapi rupa-rupanya lama-lama dia jinak kepada masjid. Sampai satu tahap dia tak nampak yang tu ya satu keutamaan. Dia kata syukur aku boleh datang berjemaah. Ada tuan-tuan. Dengan sebab itu. Mungkin kita tak terasa, tapi ada hamba-hamba Allah sedemikian. Orang ambil pula peluang dan kebaikan. Dia kata, tahu dah malam Jumaat mesti ramai di masjid ni. Maka orang bersedekah. Kan? Orang bersedekah. Tak kira dia hantar apa, makanan ke apakah, letak kom habislah, insya-Allah. Kan? Sebab dia tahu malam Jumaat ni malam adalah malam yang ramai orang datang ke masjid dan surau. Ini tuan-tuan, ini semuanya strategi ulama dulu-dulu ni. Kan? Dan kita pun tidak beranggapan malam Jumaat wajib baca Yasin. Tak wajib. Jangan beranggapan sedemikian. Kalau kita beranggapan malam Jumaat wajib baca Yasin, itu yang salahnya. Kalau nak baca contohnya, okeylah, malam ni kita nak baca Yasin, kita baca apa? Kita tukar sikit, kita buat kuliah umum. Contohnya kan, kuliah umum. Jemputlah ustaz-ustaz mana-mana, dia kuliah umum. Boleh tak? Boleh. Dia kata, kenapa buat malam Jumaat? Sebab malam Jumaat orang ramai. Bila kita buat kuliah, orang ramai dengar. Bila ramai dengar, dapat manfaat ramai. Kan? Itulah tuan-tuan, sekarang ni ramai ada di antara masjid-masjid sekitar sini. Malam Jumaat pun dia buat kuliah. Kenapa? Sebab supaya kita tidak beranggapan bahawa malam Jumaat itu wajib Yasin. Siapa beranggapan begitu, itu tak boleh. Ada tak boleh. Kan? Tu kadang-kadang orang, kenapa buat malam Jumaat kuliah? Malam Jumaat wajib Yasin. Itu salah tu. Itu salah, tak boleh. Mewajibkan satu perkara yang bukan wajib. Bila kau buat, itu disebut bid'ah. Kan? Benda yang bukan wajib, tiba-tiba kau bilang itu wajib. Macam juga orang bilang perkara-perkara yang orang bilang perkara yang bukan wajib. Contohnya ada kematian. Biasa kita makan apa? Makan 7, makan 30, makan 40, kemuncaknya makan 100. Setakat ni tuan-tuan makan 7 kah, makan 40 kah, wallahu a'lam, memang tiada dalil pun. Tapi kalau tuan-tuan nak buat kenduri, salah kah? Tak salah. Tapi jangan menjadikan hal itu satu perkara yang wajib. Ikut kemampuan. Tak perlu pun nak makan 7 kah, nak makan 40. Ikut nak makan 25 kah, nak makan 70 kah, terpulang ikut kemampuan. Tetapi jangan menjadikan ianya wajib. Menjadikan ianya wajib maknanya engkau telah meletakkan hukum yang tidak sepatutnya. Maka meletakkan hukum yang tidak sepatutnya bid'ah. Tapi bila nak buat kenduri untuk arwah, boleh tak? Boleh. Tapi jangan meletakkan ikut kemampuan kita. Kalau kita meletakkan wajib tuan-tuan, ya orang. Biasanya kalau orang mati ini kan, orang mati, keluarga dia ditimpa musibah, sudahlah bersedih, diberatkan pula tentang benda-benda yang tidak sepatutnya. Kan? Kenduri arwah ni boleh tuan-tuan, tetapi ikut kemampuan kita. Kita sepatutnya lah orang-orang di sekitarnya kena bantu dia. Ada keluarganya meninggal, kita yang keluarga kita ni kena bantu dia. Sebab dia telah bersedih. Sekarang terbalik. Sudahlah ditimpa musibah, sibuk pula menyediakan makan minum. Berapa kali musibah tu? Kesian. Itu kena perbetulkan.
Saya pernah hadiri makan ke 100. Ui, mewah. Rugi kalau tak pergi. Dia waktu ke Muncak tu. Saya pernah pergi sekali. Balik-balik ada buah tangan. Paper bag tu kan. Kalau tengok, ui, kain plekat macam-macam. Adik saya di mana di Lak Datu, dia kata makan ke 100 kah? Imam untung diberikan hadiah cincin emas. Cincin emas. Hebat Pak Imam ni, oi, untung Imam. Kan makan ke 100. Bukan dia pakai, dia kata cincin emas. Dibagi pada imam. Kenapa ni? Hadiah dia. Bagi pada bini ataupun kau gadai dapat duit. Kan? Itulah. Jadi maknanya benda bukan perkara yang wajib, ikut kemampuan, mampu buat sila. Hari ini orang seolah-olah macam wajib. Ini kena perbetul persepsi ya. Siapa-siapa kita di kampung-kampung kan, bila ada kematian, itu benda itu bukan wajib. Bukan wajib. Sampai kita dengar apa dia? Oi, nak kesian, dia bilang. Kalau kau nak buatkan kenduri, dia bilang kesian pada arwah. Aina. Tidak sangkut paut sudah dengan arwah ni. Lagi dahsyat tu tak tahu lah kalau di sini. Saya kalau dulu di kampung-kampung, dulu di kampung lah. Ada kematian kan? Orang buat bangkai-bangkaian. Tahu bangkai-bangkaian? Ada satu tilam saya single tu lah. Di situ dia letak bantal, dihampar kain putih, diletak pakaian, dia letak guling apa semua. Orang panggil bangkai-bangkaian. Diletaklah di penjuru rumah kan, apa semua. Saya pernah tanya dulu, kenapa dibuat begini? Dia bilang, mana tahu si arwah ni balik pas ini balik. Dia bilang tidur di situ. La ilaha illallah. Aduh, kita ya Allah. Dulu kita budak-budak kita dah tahu. Kita belum belajar. Tapi bila kita ya Allah. Kan? Itu semua tu tiada manfaat pada si mati. Tak ada manfaat pada si mati. Kita bila mati 3 perkara aja kita bawa. Amalan kita, sedekah jariah kita, kalau tinggalkan anak, mereka ni anak soleh, doa insya-Allah sampai. Itu saja yang jelas. Yang lain-lain apa semua tu tuan-tuan, dia ada khilaf ulama. Tapi tak salah kalau kita buat kenduri apa, boleh buat ikut kemampuan kita. Hari ini orang seolah macam tu wajib. Bila wajib kena buat. Kadang-kadang keluarga si mati ni sampai kena berhutang. Jumpa dengan dia, bos, pinjam dulu bawa duitmu. Kenapa? Aku buat kenduri bawa untuk si arwah. Tuan-tuan, bagi tahu dia, kenduri arwah tu bukan wajib. Bukan wajib. Kau berhutang wajib bayar hutang. Buat apa kita nak bebankan menambah hutang untuk benda yang tidak wajib? Itu kita kena clear yang tu. Begitulah malam Jumaat. Alhamdulillah kita baca Yasin apa semua, tetapi benda tu bukan wajib. Salahkah kalau orang kata malam Jumaat malam ni kita buat ceramah? Kan? Ceramah umum. Jemput siapa dia? Ustaz Abdul Somad. Contohlah kan. Ceramah umum lah. Ni tuan-tuan, bila kita mengaji kita nampak yang mana wajib, yang mana tak wajib, yang mana kena buat dan tak buat. Sebagainya. Hadis yang terakhir di dalam tajuk ini, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Al-Awwam an Humaid an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu kana yu'jibuhu suflu. Qala Abdullah ya'ni ma baqiya min at-ta'am. Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan suflu. Kata Abdullah radhiyallahu an, suflu ialah
lebihan makanan pada periuk ataupun cawan. Ulasan inilah darjat tawaduk yang sempurna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula baginda memberi makan kepada orang lain dan apa-apa yang baki adalah untuk dirinya. Ada banyak riwayat yang melaporkan kepada kita contoh-contoh sedemikian. Ada setengah ulama menyatakan bahawa makanan yang di bawah kurang kandungan lemak dan cepat hadam. Maknanya apa dia? Nabi ini satu makan tak habis. Kemudian ada yang tertinggal. Kalau kita makan nasi lah kan, makan nasi lah, sudah makan semua, contohnya ada di periuk, ada lagi kan? Periuk ni dia bukan clear semua tu. Kau cuba tuan-tuan kasih betul-betul, banyak lagi tu karak-karak. Pakai karak makan, kerak kerak nasi tu. Wallahu a'lam lah, ada orang sebut petua kalau mau pergi haji cepat makan kerak nasi banyak. Wallahu a'lam. Ini bukan fatwa, itu orang bilang sebut petua. Ini jangan mana-mana pula dikatakan fatwa kan, bukan fatwa kan, petua. Kalau mau pergi haji cepat dia kata makan kerak nasi banyak. Wallahu a'lam lah, betul kita betul, jangan percayalah. Tapi itulah maknanya kalau itu makan kerak lebih-lebihan. Inilah sifat Nabi. Nabi kalau dalam bab makan, Nabi jaga. Kalau makan tu makan jangan ada yang tinggal, habiskan, begitu. Kalau kita ni tuan-tuan yang makan nasi, jangan ada tinggal. Makan di mana? Makan di rumah. Makan di mana-mana pun, hatta makan di kedai sekalipun. Ni kadang-kadang makan di kedai, dikasih tinggalnya lagi macam sikit. Kenapa kasih tinggal? Makan perhabis lah. Rugi sudah bayar mahal-mahal. Makan pula kasih tinggal lagi. Patutnya makan berbayar ni tuan-tuan. Berbaloi kalau kita makan kasih licin. Barulah. Orang nak sebut apa? Mihir ke apakah? Jangan peduli. Kan? Kita makan bayar. Lepas bayar tuan-tuan, kita kasih licin. Puas hati. Kita nak tahu apa keberkatan Allah Ta'ala nak bagi pada makanan kita. Makan kasih licin, baru puas hati. Kalau tinggal pun ada tulang pun, tulang ayam ke tulang lembu ke apa kan, tinggal lah. Jangan pula tulang-tulang sekali kau bantai. Tulang-tulang sekali dia makan, kesian. Jin pun tengok, aku sudah tulang ni, dia bilang. Ini kau kasih habis, dia bilang. Selesai habis semua. Jadi maknanya makan, tuan-tuan, kalau kita makan nasi kasih licin. Kan? Jangan ditinggal-tinggal. Apatah lagi kalau kita menghadiri majlis apa? Kawin ke, majlis yang ada dibuat di masjid ke, makan kasih licin. Ataupun sekarang kalau contohnya lah, mungkin ada lebihan makanan tuan-tuan, jangan juga buang, jangan buang terus. Ada makhluk lain yang nak makan. Saya tempat-tempat tinggal sekarang di taman tu, dia ada burung merpati tau kan, merpati liar ni bah. Kan di bawah flyover Tanjung Aru, di Masjid Negeri pun banyak kan. Di taman mana? Sekarang ni mula-mula pindah dulu, datang seekor dua. Jadi anak-anak ni layan, dia ambilnya beras, kasih makannya. Rupa-rupanya kerabung datang. Ada anak ni suka pula, suka. Sekarang ni asalnya kalau kita balik kerja kan naik motor, balik pun pandai datang. Naik kereta masuk balik, pandai datangnya. Jadi rupanya bukan beras apa semua. Kita kalau ada nasi kan, nasi macam yang kerak-kerak apa semua. Kadang biasa ada budak-budak ni pun kadang-kadang makan dah habis apa semua kan. Jangan buang.
Jangan buang. Alhamdulillah. Sebab hari itu mana tahan kan kalau beras sejak makanan dia. Kita pun makan beras juga kan. Anak-anak dijamu yang beras juga. Yang kita bagi dia nasi apa. Makan dia, makan. Roti-roti pun makan. Itu jadi jinak sekarang ni. Jadi itulah, ada makanan pun mungkin kita tak boleh makan, tapi simpan, mungkin kucing ada. Rezeki untuk kucing kan. Burung-burung ada. Rezeki untuk burung. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung, akan datang, iaitu babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Sifat wudu Rasulullah sallallahu baginda berwuduk sebelum makan. Sifat wudu Rasulullah dan bagaimana Rasulullah SAW berwuduk sebelum makan. Insya-Allah tiada aran melintang, kita akan jumpa pada tahun hadapan. Macam lama kan tahun hadapan. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.